Mia dah lukakan abang. Kecewakan abang. Dan Mia buat kesilapan yang paling besar sekali dengan tinggalkan abang. Dan juga anak kita. Tapi sebagai seorang manusia biasa, saya juga punya hati dan perasaan. Saya tahu apa itu luka. Apa itu kecewa. Hati saya dah tak boleh dah nak terima perlukaan itu lagi dah. Saya dah tak boleh nak terima awak balik. Bukan saya tak nak bagi awak peluang kedua, Mia. Tapi hati saya ni dah tertutup. Aku faham kau tak nak diorang susah hati. Tapi at least please bagi tahu diorang semua perbuatan kejam yang dia buat kat kau. Aku pun tak sangka yang Haris tu sanggup tuduh kau sama macam ni. Aku tak sangka, Gina. Aku tak sangka yang hidup aku lagi menderita sebabkan lelaki nama Haris ni, Gina. Aku faham. Tapi aku harap kau dapat lupa semua ni. Sekarang ni aku nak kau rehat dan kau pulihkan diri kau. Antara drama yang pastinya mempunyai kaitan dengan topik yang kita nak bawakan di Wanita hari ini iaitu menyentuh tentang merawat luka yang terpendam. Ada dua situasi sebenarnya tadi. Seorang suami yang berkecil hati ataupun terasa hati dengan isterinya lalu memendam perasaan tersebut. Dan satu lagi daripada pihak isteri. Selalunya bila sebut tentang kecil hati, terasa hati, menjeruk rasa ni, orang selalu membayangkan bahawa isteri yang lebih sebenarnya beremosi sebegitu. Tapi tak dinafikan ada juga lelaki yang mana mempunyai perasaan sebegitu namun dilitupi oleh ego mereka. Bagaimana agaknya hari ini cara kita nak merawat luka yang terpendam? Adakah sebenarnya kita yang orang kata self healing ni akan orang kata meredakan dari segi luka tersebut sendirian ataupun sebenarnya kita luahkan pada pasangan? Lain orang lain caranya. Ada orang dia kena juga luahkan perasaannya. Ada orang dia kena pendam. Lama-lama lepas tu bila dia bersedia baru boleh luahkan apa yang dipendam tu. Okey, yang lebih layak untuk membincangkan topik pada hari ini merawat luka yang terpendam bersama kita di studio pada hari ini ialah Encik Fazli Yusof. Khabar? Alhamdulillah sihat. Dan kita ada juga Zaim dekat studio dan juga Anita Bahrom. Okey. Terima kasih bersama kami di Wanita hari ini. Walaupun kami percaya tiga-tiganya sibuk ya dengan tugas-tugas masing-masing, tapi memandangkan topik ni saya percaya masing-masing ada pandangan mereka tersendiri. Kita nak mulakan dengan Cik Fazli terlebih dahulu. Bila cerita tentang merawat luka yang terpendam, kita jangan cerita pasal rawat lagi. Kita nak cerita tentang luka yang kita simpan, yang kita pendam ini. Kenapa ada dalam kalangan pasangan Cik Fazli, tak kiralah suami ataupun isteri, bila terasa ataupun berkecil hati, mereka ini mengambil keputusan untuk memendam perasaan tersebut hingga satu tempoh ataupun bak kata awak tadi, simpan, akhirnya meletup. Jadi, apa punca yang membuatkan kita ni lebih suka memendam rasa? Terima kasih, soalan yang menarik. Kepada penonton-penonton di rumah, mungkin ada yang sedang memendam rasa, mungkin juga. Alhamdulillah, sebenarnya semua orang menghadapi ujian dalam hidup. Bila sebut kenapa ada orang buat pilihan untuk lebih asertif. Asertif maksudnya lebih mudah untuk meluahkan perasaan. Tetapi ada juga orang yang memendam perasaan. Dia ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal ialah ada orang yang lebih mengambil sikap menyelesaikan dulu masalah dalaman, menguruskan dirinya terlebih dahulu sebelum dia berinteraksi dengan orang. Jadi dia cuba menyelesaikan dahulu. Tapi masalahnya cuba selesai dalaman itu yang banyak fail bertimbun tu. Tak selesai juga tu, tak boleh nak jumpa dah sebab cuba selesai dalaman tak selesai. Ada orang dalam kajian terhadap pemikiran, ada orang yang dipanggil silent thinker, iaitu orang yang berfikir dalam keadaan senyap. Biasanya lelaki lebih ramai silent thinker. Dan ada orang panggil loud thinker. Dia bila bercakap dia boleh dapat selesai masalah. Jadi masa bercakap itulah dia berfikir kan. Adakah itu berkaitan dengan wanita? Tunggu je. Ya, betul. Ada kebanyakan wanita memang ada kajian dipanggil female brain. Is more on loud thinker. Ada juga lelaki seperti Tok Abah dia masa main damaji tu kan. Dia kata bagus juga aku makan ni. Itu loud thinker tu, dia boleh fikir, dia bercakap.
Itu loud thinker. So ada orang yang silent thinker, ada orang loud thinker. Faktor luaran pula ialah dia tahu jenis pasangannya, iaitu mungkin dia tahu bahawa pasangannya tak boleh nak hadapi luahan ataupun keterbukaan seperti itu. Jadi dia simpan untuk mengelakkan kesan yang lebih buruk daripada itu. Jadi ada faktor dalaman dan luaran yang mungkin kita boleh bincangkan lebih lanjut nanti. Baiklah. Bila tadi Encik Fazli cakap ada orang ni dia silent thinker. Kuat je Zaim. Adakah Zaim ni seorang yang silent thinker bila ada masalah terasa ke pendam dahulu kemudian baru berbincang dengan pasangan? Tengah fikir tadi. Jawapan apa nak beritahu ni? Sebab kalau Zaim punya style, terbalik mungkin. Sebab isteri Zaim adalah yang silent thinker. Zaim yang loud thinker pula. Kita tertukar. Jadi macam isteri Zaim ni sebelum dia sampaikan sesuatu, dia akan fikir dulu adakah ia akan menggores hati suami dia. Tapi Zaim pula dulu sekarang, dulu sebelum kita belajar, memang Zaim jadi macam terlepas cakap. Seringkali macam tercakap. Tanpa sedar, kita dah melukakan hati isteri kita. Tapi tetap dia pendam. Dia pendam. Cara macam mana dia keluarkan luahan hati yang terpendam tu, Sekejap kongsi. Simpan dulu. Simpan dulu. Itulah yang orang kata bila suami isteri ni perbezaan tu yang membuatkan mereka lebih ideal. Dan kalau tadi Zaim memang tertukar dengan isterinya, tapi kalau Anita, berdasarkan karakter Anita ini, tak tahulah betul kan kalau saya salah. Adakah anda seorang yang loud thinker, buat kata Cik Fazli tadi? Of course. Kita memang daripada segi karakter pun dah beritahu memang loud thinker lah. Tapi alhamdulillah husband sejenis yang silent thinker lah. Jadi dia balance lah dekat situ kan. Jadi kalau memang sejenis yang kalau kita ada masalah apa-apa kita memang jenis luahkan terus baru puas hati ni. Tak payah nak simpan-simpan. Kadang-kadang yang jenis silent tu pun bahaya juga. Biar kita lepaskan, jadi kita puas hati. Kita tak ada simpan-simpan. Tak kuasalah nak simpan file banyak-banyak. Kan? So kita penat. So biar kita settle. Husband dia jenis macam boleh relax, penyabar. So biar dia yang dihadap. Okay? Kita yang biar kita yang lepaskan semua supaya dengan Ita rasa dengan cara macam tu kita tak ada pendam lah. Jadi kita luahkan segala. Rasa lega lepas luahkan. Ya, lega. Yang penting lega tu dulu. Okay. Tapi yang terlalu loud ni dulu. Sekarang ni dia dah macam dah kurang matang sikit. Dah dekat 15 tahun ni dia jadi macam tone down, dah tak kuasa dah. Dia jadi macam tu. Kita ada satu silent thinker, ada loud thinker dekat studio ni. Tapi kita nak dengar juga pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini, merawat luka yang terpendam. Jom kita dengarkan. Mesti ada perasaan macam tu. Tak mungkin lah kalau dah bergaduh tu, hari ni bergaduh, petang nanti dah elok, dah lupa apa-apa. Tak mungkin, dia mesti akan ingat sehinggalah kita pujuk sampai dia boleh melupakan benda tu. Setakat ni tak adalah sebab segala apa yang saya rasa marah, saya rasa benci, saya tak suka ke apa, memang saya bagi tahu dia terus terang. Saya pun ada pendam juga, tapi pendam tu untuk tidak mengeruhkan keadaan lagi. Tak pernah pendam lama-lama sebab bila kita dah berbincang, dah bersemuka tu kita move on. Perkara itu yang berlaku tu teruk, mungkin dia akan ada luka yang terpendam lah sebab setiap orang boleh memaafkan tapi tidak boleh melupakan. Kita biar dulu. Kita biarkan dia satu hari, biar sampai dia betul-betul cool down, baru kita cuba untuk approach, untuk pujuk dia lah. Kita kena sentiasa cakap, okey, kalau you buat macam ni, I tak suka. So kalau tak suka tu, dia kena take note dan kita kena sentiasa ingatkan dia. Bincang dengan dia secara bersemuka, jangan dalam WhatsApp. Kadang-kadang kita ni orang perempuan suka nak tulis WhatsApp panjang-panjang, nak marah macam tu kan. Selalunya berterus terang tu adalah satu perkara yang sangat-sangat penting. Tak kisahlah kira benda tu baik atau buruk. Bila berterus terang, jadi ego tu kita boleh sama-sama tahu dan kita boleh padamkan lah. Kalau I salah, I minta maaf. Berterus terang dengan dia, siapa-siapa salah memang kena minta maaf.
Jelas pandangan mereka di luar sana masing-masing ada pendirian mereka tersendiri. Bila kita dengarkan ada yang memikirkan lebih baiklah mereka ini menjadi orang yang tak menyimpan perasaan, tak memendam. Sebab nanti bila dah pendam sakit sendiri kita yang susah Cik Fazli. Tapi bagaimana pula kalau kita nak lihat daripada kesannya bukan sahaja ia memakan diri kita sendiri, tapi kadang-kadang kerana kita menjeruk rasa memendam perasaan ni, orang sekeliling juga turut merasakan aura tersebut. Apa pandangan Cik Fazli? Ya, betul. Sebab what goes around comes around. Kan? Apa yang kita pamerkan, dia akan kembali kepada kita lah kan. Jadi ideanya adalah kita ni pertama sekali kepintaran emosi sangat penting. Iaitu orang sebut sebagai EQ kan, kepintaran emosi. Bila kita sedar kita dalam keadaan marah ataupun tidak seronok ataupun sedih, kecewa, kita kena belajar pertama sekali memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang di sekeliling, itu sangat penting. Ada satu kajian daripada Stanford University, dia buat satu projek dinamakan Forgiveness Project di bawah seorang profesor bernama Dr. Frederick Luskin. Dia buat kajian, dia dapati orang yang memaafkan orang mereka ini didapati kurang rasa marah. Kurang marah dan mereka ini menjadi lebih optimis, lebih compassionate dan self-confident mereka meningkat. Jadi sebenarnya apabila kalau kita duduk simpan kan, kita tak uruskan dengan baik dengan pelbagai cara lah. Ada tadi yang kena assertive, iaitu luahkan dan bincang dengan baik kan. Ada orang dia uruskan dalaman kan. Itu boleh dilakukan. Orang yang ada kepintaran emosi, mereka boleh menguruskan dalaman. Escapism boleh sekadar untuk kurangkan intensiti tersebut tapi tak menyelesaikan masalah. Kita kena selesaikan masalah baru kita boleh teruskan hidup dengan lebih berkualiti insya-Allah. Baik, setuju juga dengan apa yang Cik Fazli cakap tadi. Bila pendam terlalu lama, mungkin benda-benda sekeliling yang terjadi pun orang kata cepat irritated, cepat rasa nak marah dan bila kita memaafkan orang mungkin itu akan membuatkan kita lebih yakin dengan diri sendiri. Berdasarkan pengalaman Zaim sendiri, pernah tak bila marah, bila dah minta maaf tu lega rasanya rupanya? Dua-dua. Dia ada rasa lega, ada rasa macam lega dan ego. Macam tu kan. Tetap ada ya, walau namanya lelaki tetap ada ya. Tetap ada. Kalau tak ada tu tak tahulah lelaki tak lelaki, tapi sebenarnya memang ada lah. Tapi macam isteri Zaim sebenarnya memang seorang yang silent apa? Thinker. Silent thinker ni bila dah terlalu pendam, jadi bila datang kat kita menangis. Tak marah? Tak marah, kenapa pula saya nangis? Saya buat salah ke? Rupanya ada beberapa perkara yang saya tersalah sebut, dia menangis. Jadi macam, kalau dia tak bercakap, kita rasa macam kita seorang suami yang terbaik. Betul tak? Dia kena luahkan. Jadi secara tak langsung, dia belajar lepas ini, kalau ada apa-apa yang terasa, terus cakap. Tapi secara baiklah. Jangan macam terus kali kita rasa macam kan. Jadi bila kita saling menasihati, macam Zaim pula kalau Zaim jenis yang loud thinker sangat, Zaim akan cuba kontrol. Kalau dia rasa macam tak puas hati je, kita simpan kejap lah, tunggu esok terus kita try cakap. Jadi dia punya api kemarahan tu tak on the spot. Dia dah makin kurang. Itu cara Zaim lah. Okey, baik. Tapi kan bila kita sentuh tentang kita ni sama ada nak memendam rasa ataupun kita jenis yang meluahkan, kadang-kadang kita tengok bahawa dalam apa saja situasi, kalau ada pertelingkahan, kita tak puas hati dengan pasangan kita, katakanlah orang ni memang macam Anita, seperti orang yang cepat meluahkan. Pernah tak Anita sendiri rasa takut kadang-kadang tindakan ataupun apa sahaja yang berlaku secara spontan itu, marah ataupun membebel dan sebagainya itu akan memberi kesan kepada anak-anak? Ya, setiap apa yang kita berlaku dalam rumah tu memang akan anak-anak lihat, anak tengok. Betul. Tapi kita kena, orang kata apa, kena pandai jagalah. Kena, orang kata apa, kita dah loud thinker ni, lepas tu kita akan bercakap. Kadang-kadang memang tak pedulilah semua keadaan sekeliling. Tapi tak boleh, memang kena fikir keadaan anak-anak makin besar, dia orang memahati. Kita takut nanti benda tu jadi kat kita balik, anak-anak berhadapan benda yang sama kan. So kita nak anak-anak ikut benda yang baik untuk masa depan dia orang kan. Jadi kita kena buat sesuatu tu dalam keadaan yang macam contohnya masuk kat bilik ke, bercakap ke. Okey, macam dulu, macam di zaman dahulu sikit, kita memang tak kisah kan. Tapi macam sekarang ni kita rasakan macam kematangan tu dah ada. Okey, kalau kita nak bercakap pun kita akan minta izin macam, yang saya nak cakap sikit. So tak dulu
pam terus. Goyang terus kan. Sekarang dia tak ada muka dimah. Tak ada muka dimah. Pam pum pam pum. Itu nampak sangat kita tak matang lagi. Sekarang anak pun dah besar-besar, dah besar kita dah pun. So kita kena peredaran zaman tu dah kena berubah. So cara bercakap pun macam yang sebab apa? Sebab apa kita buat macam tu? Sebab apa? Kita ni sebenarnya kita nak bahagia. Kita bukan nak bergaduh. Kita nak happy. Kalau kita tengok orang happy, kita asyik gaduh je buat apa? Okey fine. Semua keluarga ada masalah. Okey. Macam mana kita nak tangani masalah kita tu? Takut orang dia happy-happy kita je masa muka dengan husband tak nak. So masalah tu tak ada masalah. Jadi kita macam cakap elok-elok, bincang elok sebab kita ni bincang ni nak bahagia ni. Kita tersentap ni. Pernah juga hari tu tersentap, nangis sorang-sorang. Sedih juga. Masa tu tak bercakap lah. Sentap, kenapa cakap aku kasar? Tapi dia orang ni satu masalah lelaki ni. Apa ke masalah? Dia orang ni kadang-kadang bila kita slow, kita dah relax, dia orang pula over. Dia orang pula macam ni. Pang pula. Dia macam so kita kena, awak dah kenapa? Saya dah baik, awak lebih pula. So macam kita kena peringatkan kat dia balik. Awak janganlah, saya dah baik, awak kenalah baik. Janganlah macam tu. Kita ni nak bahagia. Kita nak happy ni. Hidup nak happy je sampai tua, tak larat gaduh-gaduh. Nak. Begitu nak manja-manja kot, nakkan perhatian balik. So dugaan tu memang ada. Kita fikir Allah ada, Allah bagi ujian. So kita macam hadapilah. Hadapi dengan cara yang ilmiah lah sikit, cara yang terhormat, cara yang baik-baik untuk kita happy di masa akan datang. Anak-anak pun dah besar dah, tak larat dah. Mungkin usia dan pengalaman lah yang buatkan seorang tu matang dalam nak luahkan perasaan, nak pendam macam mana. Tapi ada orang mungkin bila ada pasangan dia jenis indah tak indah, dia pun risau nak luahkan ke tak, takut pasangan dia rimas. Macam mana tu Cik Fazli? Oh ya, dalam komunikasi dia ada 3 jenis karakter komunikasi. Yang pertama adalah pasif. Pasif tu adalah yang tadilah pendam. Aku ni siapa apa ni tembikar kan, bergelik terluka, digelik pun terluka kan. Dia durian kan, musangking pula tu. Jadi tak boleh cakap apa-apa, ni pasif simpan dia, tak boleh cakap apa. Yang kedua adalah agresif. Agresif ni aku tak kira, aku cakap je. Ini kebenaran, aku tak kisah kan. Ada aku kisah, aku cakap sampai ribut taufan semua. Tak kisah, aku cakap je sebab kebenaran kan. Kebenaran walaupun pahit, aku pahitkan kau kan. So itu yang kedua, itu agresif. Ini kedua-dua ni ekstrim punya karakter ya. Kita nak yang tengah dipanggil asertif. Asertif ialah kemampuan untuk berkongsi pandangan, idea, perasaan, meluahkan perasaan tanpa menjejaskan situasi orang lain. Ini kemahiran dia. Ia boleh dipelajari. Dalam hubungan perkahwinan mungkin tak ada kursus yang ajar benda ni. Mungkin apa kita boleh buat ialah kita eksperimenkan. Dan setiap kali kita melakukannya, kita ada risiko orang itu kecil hati. So belajar daripada situ. Kan? Cuba lagi sebut, dia okey, kita belajar daripada situ. So throughout the process, daripada proses tersebut, kita boleh tahu pasangan kita ni macam mana cara dia bercakap, macam mana kita nak meluahkan sesuatu secara asertif. Dan kita jadikan, sebab itu perkahwinan adalah proses pembelajaran. Jadikan setiap hari adalah proses pembelajaran dan penerokaan dan pursuit untuk menjadikan perkahwinan itu semakin bahagialah. Kita nak bahagia. Bahagia ya. Okey, bila sentuh tentang luka yang terpendam, kita dah tahu kita kena luahkan. Tapi selalu orang akan cakap walaupun luka tu kita dah pulihkan, dah sembuhkan, parutnya masih ada. Tapi kalau Zaim sebagai seorang lelaki, seorang suami yang katanya ada ego tersendiri, adakah sebenarnya Zaim sendiri merasakan bahawa walaupun sudah dimaafkan, sudah dipulihkan hubungan tersebut, tapi tetap ingat, tak boleh lupa. Parut tu masih ada. Ya, parut tu masih ada kan. Apa yang Zaim lakukan adalah untuk menambahkan kepelbagaian seni rumah tangga. Kalau macam kita rasa, kalau kita duduk rumah terpuruk berdua contoh kan, kita akan rasa macam teringat-ingat benda lama. Apa yang dilakukan mungkin kita boleh, Zaim baru tengah pagi kita bangun malam, buka internet, macam ada tips macam 90 cara mengekalkan kebahagiaan suami isteri. Banyak tu. Banyak. Jadi Zaim send dekat isteri Zaim, sayang ini untuk kita berdua. Bukan untuk saya, untuk kita berdua. Jadi macam tips-tips macam simple tips yang boleh buat kita rasa macam fresh balik, tak terkenang benda yang lama. Sebab apa yang saya lakukan, saya takut kalau kita terlalu mengasari, selalu macam cakap lepas. Takut lama-lama, Zaim takut pasal banyak kes berlaku cinta makin hilang. Saya tak nak isteri Zaim cinta hilang kat Zaim. Kita risau, sayang kat dia kan. Kita nak
Macam mana? Menitis air mata Mia sekarang ni dengar. Bila kita sayang kat isteri kita, kita tak nak buat benda tidak suka. Kita nak pastikan cinta tu kekal. Tak nak sampai tiba kita sayang kat dia, tiba macam dia kata kita, I dah hilang sayang. I tak nak macam tu. So, I try my best to tak menyakiti hati isteri. Sentiasa ada cara-cara untuk semarakkan lagi rasa cinta tu. Kalau Anita pula macam mana kalau nak kekalkan hubungan tu bagi sentiasa rasa bahagia, tak ada yang pendam-pendam dah, sebab kata orang bila parut tu kan time will heal, tapi tak mudah. Betul. Ita pegun lah. Seseorang suami yang boleh berfikir, memikirkan cara untuk nak, orang kata nak jadikan keluarga kita tak boring, kan? Kadang-kadang kita dah biasa dengan, okey, makin lama perkahwinan makin boring, kahwin, tengok TV, tak lain isteri kat tepi. Kita tak nak benda macam tu. Mungkin sebab faktor suami berusia lagi daripada Ita, kan? Tapi keadaan Zahim dengan Ita sama. Maksud Ita yang kena fikirkan, kita ni tak nak boring ni. Macam Ita kata, saya ni muda lagi tau. Saya tak nak boring-boring. Ingat sikit. So jangan boringkan keadaan. Kita nak fikirkan sentiasa rumah tangga kita ni sentiasa macam ada something, macam something, orang kata something new lah untuk kita rasa best. Best ni aku dengan kau ni. Macam tu. Walaupun awak lebih matang daripada saya, tapi rasa macam kita nak bercinta lah. Anak-anak makin besar, kita dah agak tak kelang kabut dengan budak-budak. So ini kan masa kita nak romantik-romantik balik. So alhamdulillah lah, husband dia follow lah juga. Dia follow lah. Yang mana follow. Even kalau ada ujian yang datang pun, kalau dia menyentapkan hati pun, kita sekarang kita kena tenangkan hati kita sebenarnya. Okay, ambil langkah untuk tenangkan hati supaya kita fikir, kenapa lah lelaki aku macam ni? Okey. Sebab kita tak suka bukan sejenis yang kalau kita ada masalah bergaduh lama-lama. Tak suka, penat. Kan, sentak sehari dua je, lepas tu dah. So kita cepat-cepat settlekan dengan cara yang best. Dia yang penting salah seorang. Kalau tidak berdua, seorang memainkan peranan bagaimana nak membahagiakan rumah tangga itu, insya-Allah berkekalan. Sedikit rumusan dan juga tips daripada Cik Fazli berkenaan nak merawat luka yang terpendam ni. Ada satu tiga tip daripada Dr. Taylor Wonderwheel daripada Harvard University. Dia kata bila kita nak memaafkan ataupun nak optimis dan positif, ada tiga perkara. Yang pertama, bila orang melakukan kesilapan, recognize itu salah, ia mungkin salah. Tetapi yang kedua adalah jangan anggap ia dibuat untuk menyakiti kita. Anggaplah saya bukan mangsa dalam situasi tersebut. Ia mungkin salah, tapi ia mungkin tak betul, mungkin tak tepat, tapi ia bukan special for me. So jangan jadikannya personalize benda tersebut. Yang ketiga adalah maafkan on the spot. Al-Quran sebut, Allah SWT sebut wal ya'fu wal yasfahu, maafkan dan perelokkan keadaan. Kerana Allah dah tahu fitrah kita, fitrah nakkan kebahagiaan, dan kita boleh mulakan sesuatu dalam diri kita. Dan ada kajian mendapati orang yang memaafkan, ini universiti satu universiti Sheffield University dia buat kajian, orang yang memaafkan frontal lobe di sini lebih aktivitinya lebih meningkat, jadi dia menjadi lebih problem solving lebih baik, complex thought lebih baik, dan reasoning lebih baik. So kadang-kadang oleh kerana kita simpan marah, dendam itu, dia tak beroperasi dengan baik, rasa terbungkam, rasa tak boleh selesai masalah. Jadi kita pilih untuk bahagia, insya-Allah. Baik, itulah sifat maaf-maafan, banyak hikmahnya. Dan apa yang kita harapkan, topik yang dibincangkan pada hari ini membawa banyak manfaat kepada anda penonton wanita hari ini. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Encik Fazli, Zaim dan juga Anita atas masa yang diluangkan. Untuk tips yang berguna juga, manfaat kepada kami semua. Baik, kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini.